Wow, bahkan kereta apinya ini masih ada guys sampai sekarang ya. Oke, rel kereta api yang pertama wujud di Malaysia ternyata di Perak guys ya. Oke, patutlah negeri Perak sangat penting untuk Malaysia guys ya. Ternyata banyak sejarah-sejarah bermula di negeri Perak ya. Oh, oke. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, seperti yang kalian tahu, beberapa hari lalu saya mereview satu video Fakta Channel dan ternyata video ini pernah saya review karena ramai sekali dekat ruang komentar ya mengingatkan saya, wah rasanya Wak Lonjong dulu pernah mereview video ini, dan masa itu kalau tak silap bukan Wak Lonjong tapi Cak Lonjong nama channelnya guys ya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang saya temukan bahwasanya saya dulu pernah mereview video dari Fakta Channel itu guys ya, benda-benda yang dibuat oleh anak Malaysia. Nah, dari situ guys aku mengambil kesimpulan ternyata ramai juga yang terhibur ketika saya mereview video-video lama dari Fakta Channel. Nah, tidak ada salahnya kita akan mengulang kembali bernostalgia. Nah, kebetulan juga ada yang request guys akhirnya guys ya. Ada yang request dari Instagram ya, lagi-lagi dari Fakta Channel, yaitu 15 benda-benda pertama yang pernah wujud di Malaysia. Wah, ini guys ya. Oke, I know. Dulu saya pernah mereview, tapi jujur aku udah lupa dah guys ya. Udah 4 tahun yang lalu ini ya. 15 benda pertama yang pernah wujud di Malaysia yang mungkin korang tak sangka. Kita akan coba nonton bersama-sama geng, seperti apa videonya ya. Ini cukup menarik karena satu gambar ini menunjukkan ada telepon, tapi teleponnya ini masih dalam atau menggunakan metode memutar. Wah, itu mungkin sekitar tahun 70-80 ya. Oke, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Kita coba nonton bersama geng, seperti apa videonya, kita bernostalgia lagi guys. Oke. Dalam kehidupan kita pasti akan ada perkara yang berlaku buat pertama kali kan. Sebagai contoh, pertama kali kita merangkak, pertama kali kita berjalan, that's right. Pertama kali kita naik basikal, beli kereta, jatuh cinta, putus cinta, dan pertama kali kita kalah main game online. Macam itu juga semua benda yang ada di Malaysia ini. Termasuklah benda yang korang gunakan hari-hari. Tapi pernah tak korang terfikir, bilakah pertama kali wujud kebanyakan benda yang ada di Malaysia ini? Oleh itu tanpa membuang masa, jom kita pergi ke masa lampau. Oke, kita balik lagi ke masa lampau. 15 benda-benda pertama yang wujud di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan lonceng. 15. Kereta pertama di Malaysia. Kereta pertama? Tak? Kebanyakan nombor plat di kenderaan mesti bermula dengan huruf awal negeri tersebut. Seperti contoh, nombor plat Terengganu bermula dengan T. Dan Johor bermula dengan J kan? Tapi kenapa Perak bermula dengan A? Ini kerana harusnya P. Kereta pertama di Malaysia berasal dari negeri Perak. Dikatakan penduduk di Perak merupakan orang yang pertama mampu memakai kereta. Dan Perak juga mencatatkan jumlah pemilikan kenderaan yang paling tinggi ketika itu. Tapi kebanyakan kereta yang dipakai di negeri ini pada waktu itu bukanlah dari penduduk tanah Melayu itu sendiri, tetapi dipakai oleh pegawai British yang bertugas di Perak. Kalau korang nak tahu, banyak benda pertama yang berlaku di Malaysia ini kebanyakannya bermula di Perak. Ini kerana Perak yang terkenal dengan sumber biji besi menjadi antara pusat industri yang pesat semasa kedatangan British. Jadi di dalam senarai video ini banyak yang wujud pertama kali di Perak. Apa mungkin
dikarenakan faktor kerajaan yang paling tertua guys. Betul tak? Di Perak. Nah kan, jadi di dalam senarai video ini banyak yang wujud pertama kali di Perak. Mungkin itu salah satu faktornya guys ya. Tak pasti juga, kawan-kawan mungkin boleh komen di ruang komentar ya. Jadi akhirnya banyak kereta yang masa itu ada di negeri Perak ya, dikarenakan pegawai-pegawai British guys ya pada saat itu. Oh oke, menarik. Kita coba lanjut lagi guys. 14. Lebuh raya pertama di Malaysia. Oh, Disebabkan Perak merupakan negeri yang pertama memiliki kereta, mestilah lebuh raya yang pertama juga berada di Perak. Betul. Lebuh raya pertama di Malaysia ialah lebuh raya yang menghubungkan Tanjung Malim dan Slim River. Lebuh raya itu pada awalnya merupakan sebahagian daripada laluan Persekutuan 1 dan kemudian telah dinaik taraf menjadi lebuh raya pada tahun 1966. Kutipan tol pula bermula pada 16 Mac 1966 pukul 6 pagi dan kadar tol pada masa itu hanyalah 50 sen untuk kereta dan murah untuk bas dan lori. Motor pun tak terkecuali tau, kena bayar 20 sen. Oh, ini aku baru tahu ternyata zaman dulu motosikal ya kena bayar juga guys ya. Oke, 20 sen. Oke. Lebuh raya yang pertama kali wujud. Menarik. Oke, kita lanjut lagi guys. 13. Lagu raya pertama di Malaysia. Nah, Setiap kali raya mesti lagu-lagu raya akan berkumandangkan. ya. Kalau tak ada lagu raya ni, rasa macam tak lengkaplah raya kita. Bermacam-macam versi ada. Ya. Walau bagaimanapun, mesti lagu raya klasik yang akan menjadi Nah, ini yang pilihan pasti. ditekan. Kalau korang nak tahu, lagu raya pertama yang dirakamkan di tanah Melayu adalah pada tahun 1936 yang dinyanyikan oleh Miss Aminah dan dicipta oleh Tengku Ali Bashar atau Selamat Hari Raya. Nah, aku pernah dengar lagu ini guys ya. Masa itu saya mereview satu iklan video raya tapi cukup seram dengan menggunakan backsound ini. Selamat Hari Raya, penyanyinya Miss Aminah. Oke. Selamat Hari Raya. Oke. 12. Lampu isyarat gantung pertama di Malaysia. Lampu isyarat gantung atau lampu isyarat berkabel merupakan teknologi yang terkenal di Amerika Syarikat. Bagaimanapun di Malaysia juga terdapat lampu isyarat gantung ni tau. Dan ia hanya terdapat di Perak. Pertama kali ya. Tahun 2013 di persimpangan Felkra Nasaruddin bagi memudahkan pengguna jalan raya keluar masuk dari jalan Ipoh Lumut. Lampu isyarat ini merupakan yang pertama dan satu-satunya lampu isyarat gantung yang terdapat di Malaysia. Satu-satunya lampu gantung yang ada di Malaysia guys ini guys. Oke, menarik sih. Berarti kita tidak akan menemukan lampu-lampu seperti ini hanya ada di Perak guys ya. Di negeri lain tak ada. Jadi semua ternyata pakai tiang besi ya. Seperti itulah guys ya. Jadi konsepnya ini mencontoh yang ada di negara Amerika. Oke, menarik. Oke, kita lanjut lagi guys. 11. 11. Tasik buatan manusia pertama di Malaysia. Tasik buatan Bukit Merah yang terletak di utara negeri Perak merupakan tasik buatan manusia yang pertama di Malaysia. Tasik ini telah terbina pada tahun 1906 ketika pemerintahan Sultan Perak yang ke-28 iaitu Sultan Idris pertama. Tasik ini terbentuk dari pembinaan sebuah empangan iaitu Empangan Bukit Merah yang telah menenggelamkan sebahagian kawasan di sekitar kawasan tasik tersebut dan menyebabkan terhasilnya sebuah tasik air tawar yang luas. Tasik Bukit Merah merupakan satu-satunya tasik air tawar yang mempunyai landasan kereta api yang merentasi tasik tersebut. Canggih nih, berarti sangat luas sekali tasiknya guys ya. Sampai-sampai boleh membina kereta api macam ini guys. Nah, jalur rel kereta api. Susah amat ngomong. Ya itulah guys ya. Berarti Tasik ini cukup luas sekali guys ya. Aduh. Oke. Betul tak guys? Menurut asumsi saya, apakah karena salah satu faktornya negeri Perak itu adalah
negeri yang cukup tertua ya. Jadi apa-apa semuanya serba pertama nih ya. Betul tak? Kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar ya. Oke, kita lanjut lagi guys. 10. 10. Masjid pertama di Malaysia. Di Perak lagi. Fak tahu tak jumpa masjid yang pertama dibina di Malaysia. Tapi Fak tahu jumpa masjid yang tertua di Malaysia, iaitu Masjid Kampung Laut yang terletak di Nilampuri, Kelantan. Oh, di Kelantan. Kemudian masjid ini menguatkan hujah kedatangan Islam di negara kita datang dari arah timur dan bukannya dari arah barat. Okey. Kerana rekaan seni binanya yang berasaskan masyarakat Champa. Namun pada tahun 2020, sebuah masjid yang dijumpai di Melaka, iaitu Masjid Kampung Belimbing, telah diiktiraf sebagai masjid yang paling tua, di mana dikatakan dibina sekitar abad ke-15 ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanapun masjid itu sudah runtuh dan Runtuh, guys. usang. Mungkinkah ini masjid yang pertama dibina di tanah Melayu? Mungkin juga seperti itu. Berarti ada 2 masjid yang cukup tertua dekat Malaysia guys ya. Oke, di Melaka dan juga di Kelantan. Nah, itu guys ya. Oke, tapi sayang sekali guys ya, yang ada di Melaka ini udah roboh guys ya, sayang sekali ini. Aduh, oke, next kita lanjut lagi geng. 9. 9. Landasan kereta api pertama di Malaysia. Nah, seperti yang korang semua landasan tahu, kereta api. kereta api tanah Melayu telah bermula sejak era zaman kedatangan British. Landasan kereta api tanah Melayu yang pertama dibina di Malaysia adalah pada tahun 1882 dan terletak di Taiping. Bagaimanapun stesen ini Perak dibuka secara lagi. rasmi pada tahun 1885 oleh Sir Haglo, iaitu residen British Perak yang keempat ketika itu. Landasan sepanjang 13.28 km ini bertujuan menghubungkan pelombongan di Larut dengan pelabuhan terdekat iaitu Port Well, kini dikenali sebagai Sepetang, dengan tujuan Port untuk Well. memudahkan perjalanan keluar masuk buruh dan pelopor ke ini. tempat pekerjaan. Wow, bahkan kereta apinya pun masih ada nih sepertinya guys. Wow, bahkan kereta apinya ini masih ada guys sampai sekarang ya. Oke, rel kereta api yang pertama wujud di Malaysia ternyata di Perak guys ya. Oke, patutlah negeri Perak sangat penting untuk Malaysia guys ya. Ternyata banyak sejarah-sejarah bermula di negeri Perak ya. Oke. 8. Panggung wayang pertama di Malaysia. Oke. Korang semua mesti tahu Gimana nih? wayang pertama yang dibina di tanah Melayu adalah pada tahun 1907 di Singapura. Namun pada tahun 1965 Singapura telah berpisah dengan Itu, Malaysia. ya. Tak boleh nak cakap panggung wayang pertama di Malaysia lah kan. Di Malaysia, panggung wayang yang tertua merupakan Teater Coliseum yang terletak di Kuala Lumpur. Ia telah dibina pada tahun 1921 oleh keluarga Chua yang dipelopori oleh Chua Cheng Bo. Bangunan ini masih ada lagi sehingga hari ini tau. Cuma ianya telah diubah suai mengikut peredaran zaman. Berarti masih wujud guys bangunan ini guys ya. Masih wujud hari ini, now showing. Nah, itu ya. Coliseum Cinemas ya. Oke, jadi ini bioskop yang cukup tertua di Malaysia guys dan masih wujud. Oke, menarik. 7. Telefon pertama di Malaysia. Nah, ini ketika zaman pemerintahan British, pihak British telah menghadapi masalah besar dalam perhubungan dengan kawasan luar pada ketika itu. Disebabkan keadaan geografi di tanah Melayu yang berhutan tebal dengan paya yang luas. Disebabkan itulah, pihak British telah mencari alternatif lain dengan membina talian telefon yang pertama pada awal tahun 1886. Telefon itu tergantung merentasi hutan sepanjang 27 batu dari pejabat Presiden British Sir Haglo di Kuala Kangsar ke pejabat pembantu residen di Taiping, Perak. Ini telah menjadikan negeri Perak merupakan negeri pertama di Malaysia yang mempunyai talian telefon dan telegram. awalnya di situ ternyata guys, yang mempunyai talian telepon dan telegram di Perak. Wah, kalian orang Perak harus berbangga guys ya. Oke, menarik. Next, kita lanjut lagi geng. 6. 6. Mata wang pertama di Malaysia. Nah,
Wang kertas Malaysia mula dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Jun 1967. Di muka hadapan wang kertas tersebut terdapat gambar potret Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama beserta perkataan sah diperlakukan, diikuti tanda tangan daripada Tun Ismail bin Muhammad Ali, iaitu anak Malaysia pertama yang menjadi Gabenor Bank Negara Malaysia. Wang tersebut terdiri daripada 6 jenis nilai, iaitu RM1, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Manakala wang kertas RM1,000 telah dikeluarkan pada 2 September 1968. Rasa-rasanya kalau yang sekarang udah nggak ada guys ya, dengan nominal RM1.000 dulu tak? Mungkin yang paling banyak 100 kot. Nah ini kawan boleh komen ya, RM1.000 ada tak? Rasa-rasanya tak jumpa gue guys. Tapi kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Menarik. Oke, kita lanjut lagi guys. 5. Museum pertama di Malaysia. Museum Perak yang terletak di Taiping ini di Perak lagi pada tahun 1883 dan merupakan museum pertama yang ditubuhkan di Malaysia dengan mengambil konsep masyarakat India dan Eropah sebagai seni binanya. Idea ini dicetuskan oleh Sir Haglo kerana beliau merasakan perlunya sebuah tempat untuk dijadikan pusat penyelidikan dan pengumpulan bahan sejarah, budaya dan alam semula jadi negara. Museum yang berusia 138 tahun ini mempunyai pelbagai barang-barang peninggalan bersejarah di mana sebahagian daripadanya telah diklasifikasikan sebagai koleksi rare yang berusia lebih 100 tahun. Berarti kalau kita singgah di Museum Perak ini, semua sejarah-sejarah, benda-benda ya, barang-barang itu cukup komplit guys ya, ada semua di sini ya. Oke, patutlah guys, ini adalah museum yang paling tertua, lebih dari 100 tahun. Oke, ada pesawat tadi, tulang gajah juga ya. Dan ini semua sudah tertata kemas ya, diklasifikasikan ya sejarah-sejarahnya itu. Oke, ini agak seram nih. Sejarah apa yang ini ya? Oke, kita lanjut lagi guys. 4. McDonald's pertama di Malaysia. Di mana? McDonald's Perak telah membuka cawangan pertamanya di Malaysia pada tahun 1982 yang terletak di Jalan Bukit Bintang, di KL Sebelum guys. hari pembukaan bersejarah itu, McDonald's telah menghadiahkan pelanggannya yang pertama kali membeli burger Big Mac dengan memberinya satu Big Mac percuma setiap minggu selama setahun. Pada tahun 2019, cawangan itu telah menukar nama McDonald's kepada McD sebagai simbolik panggilan rakyat Malaysia sempena meraihkan bulan kemerdekaan. Oke ya. Tapi tak pastilah kalau fenomena ini macam mana kalau dekat Malaysia pada zaman dulu guys ya. Ini kalau pada zaman saya dulu ya, orang boleh makan di McD itu termasuk tidak sembarang orang guys ya. Orang-orang biasanya orang-orang yang menengah ke atas, seperti orang yang banyak duit, orang kaya, itu baru boleh makan di McD itu ya. Kalau fenomena itu di Indonesia, tapi kalau sekarang mungkin hal yang biasa mungkin guys ya. Itu dulu yang saya cakap guys ya. Kalau di Malaysia macam mana geng? Apakah sama dengan yang saya rasakan? Karena McD itu rasa-rasanya tidak semua orang boleh makan di situ karena mahal ya. Tuh, tapi aku tak pastilah kalau dekat Malaysia seperti apa. Mungkin boleh komen di ruang komentar. Oke, menarik, McD yang wujud pertama kali ya di Malaysia, yaitu di Kuala Lumpur. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke. 3. KFC pertama di Malaysia. Kalau tadi ada McD, kali ini mestilah ada KFC pula. KFC. Restoran ayam goreng ini sampai ke Malaysia buat pertama kalinya pada tahun 1973 di Jalan Tuanku Abdul Rahman yang terletak di Kuala Lumpur. Pada ketika itu, semua pelayan yang lengkap berpakaian uniform KFC akan datang mengambil pesanan dan segala-galanya siap terhidang di atas meja. Bukan macam sekarang, kena beratur kat kaunter. Tapi menu pada zaman dahulu tidak banyak pilihan seperti sekarang. Malah ayam goreng mereka cuma ada original saja. Belum ada lagi pilihan spicy. Apa yang menariknya,
Wow. Snack plate pada ketika itu hanya berharga Murah. RM3.95. Murah-murah. Dinner plate pula berharga RM4.95. Murah-murah guys zaman dulu guys ya. Aduh, tapi yang jelas setahu saya antara KFC dan juga McD ya, dia juga merupakan yang halal pertama kali di dunia ya. Itu tempatnya ya di Malaysia itu guys ya. Oke, next kita lanjut lagi geng. 2. Pusat membeli belah pertama di Malaysia, Wow. Ampang Park, yang terletak Ampang. hampiran dengan Suria KLCC Kuala Lumpur ini merupakan pusat membeli belah yang pertama dibina di Malaysia. Oh. Ia telah dibina pada tahun 1972 dan boleh dibuka pada orang ramai pada 15 Mac 1973. Kompleks yang dibangunkan oleh syarikat Low Keng Huat Brothers Realty Sedia Berhad ini mempunyai sebanyak 250 lot premis yang menjual pelbagai jenis barangan keperluan. Setelah hampir 45 tahun beroperasi, akhirnya pusat membeli belah itu telah mengumumkan penutupan pada 31 Disember 2017 dan dirobohkan pada tahun 2018 untuk memberi ruang kepada projek pembangunan MRT. Oh, berarti data ada guys ya. Mall ini, mall yang ada di Ampang itu ya. Oke, sayang sekali guys ya. Padahal itu udah lama sekali guys ya. Oke, mall pertama nih ya. Sayang sekali gak ada lagi guys ya. Oke, kita lanjut lagi. 1. Apa ini? Kereta buatan Malaysia yang pertama. Bermula dengan kereta, Proton. mestilah kena berakhir dengan kereta juga. Kereta buatan Malaysia yang pertama di Malaysia tak lain tak bukan, mestilah kereta yang menjadi kebanggaan negara, iaitu Proton Saga. Ini telah dilancarkan Ini buat pada ketar-ketir ini. 1985 oleh Perdana Menteri keempat Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Malah kereta ini juga telah terjual lebih 1.2 juta unit sejak pertama kali ia dilancarkan, termasuklah mendapat jualan terlaris di luar negara dengan nama Proton Triple Valve. Hebat kan? Pak tahu ada cerita pasal asal-usul nama kereta ini dalam 10 fakta terunik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Biji Saga kan? Korang tahu tak? Sebenarnya itu bukanlah asal-usul nama Proton Saga. Gila sih, tapi itulah ya konsistensi kerajaan Malaysia itu ya dengan kereta Proton sampailah sekarang nih ya boleh menciptakan kereta Proton elektrik ya, Proton IMAS. Ini sih luar biasa sih guys ya. Konsistensinya itu yang susah ya. Membangun dari awal sampailah sekarang nih guys ya, cukup famous nih di Malaysia nih ya. Bahkan sampai diekspor di luar negara. Mantul. Oke guys, itulah dia ya 15 benda-benda pertama yang pernah wujud di Malaysia. Akhirnya kita jadi teringat kembali guys ya. Salah satunya yang paling rare adalah ya tadi kereta Proton ya, yang paling terakhir ya. Dan itulah guys, aku masih tak sangka juga ya, ternyata semuanya itu juga berawal dari negeri Perak. Nah itu ya patutlah negeri Perak sangat penting ya untuk Malaysia, karena mungkin banyak sejarah-sejarah yang bermula di negeri Perak. Sejarahnya hingga kini guys ya. Itu oke. So gimana geng, menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Dan kalian sebagai rakyat Perak harus patut berbangga guys ya dengan adanya hal ini. Mantul, mantap betul. Oke guys, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.